Okey, kepercayaan masyarakat di Malaysia. So kalau kita lihat di sini, okey, kepercayaan terdapat rakyat Malaysia yang mengamalkan kepercayaan masing-masing dan kepercayaan ini dipengaruhi oleh alam semesta. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh alam semesta dan ini dikenali sebagai animisme. Bukan anime, bukan anime. Anime lain. Ni animisme. Okey. Dan apa beza dia? Animisme ialah kepercayaan. Okey, yang dipengaruhi oleh alam. Dipengaruhi oleh sungai, oleh pokok, oleh angin. Tu kepercayaan animisme. Anime, anime yang tu lah. Attack on Titan. Apa lagi ya? Apa lagi? Lebih kurang lah macam tu. Okey. Jadi itu anime. Beza. Dan masyarakat ini percaya bahawa gua, pokok atau batu besar mempunyai semangat dan roh nenek moyang yang mesti dihormati. Contohnya masyarakat orang asli. Okey, masyarakat orang asli, okey, iaitu suku Mahmeri. Okey, di Pulau Keri. Pulau Keri kat mana cikgu? Pulau Keri tu sebenarnya dekat Selangor. Dekat Jalan Mahala ke Banting tu ada satu pulau kat situ dipanggil Pulau Keri. Kat sana ada orang asli. Dan mereka mengadakan upacara puja pantai untuk mendapatkan perlindungan dan pengampunan daripada semangat laut. Nampak tak? Okey, dia orang punya pemujaan ini kan, upacara puja pantai oleh masyarakat orang asli. Nampak macam pelik kan, macam dia menyanyi kan. Tak tahu dia ni lagu Jamal Abdillah ke lagu apa, tapi itu sebenarnya dia tengah buat puja pantai. Dan sudah tentu orang-orang asli ni, sudah tentu tindakan ini mereka ini bukanlah orang beragama Islam atau agama Hindu ataupun agama-agama lain. Mereka ada kepercayaan mereka sendiri. Okey. So ini gambaran upacara pantai oleh masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia. So kita lihat ini kepercayaan orang asli ya. Dan masyarakat orang asli percaya bahawa penyakit ini disebabkan oleh kuasa jahat. Penyakit-penyakit ni disebabkan oleh kuasa jahat. Contohnya kalau kita lihat macam apa, ya betul, Carey Island. Betul tu. Kalau kita lihat contohnya macam kalau katakan orang-orang asli percaya bahawa kalau kamu selsema, kalau kamu demam, tu tandanya ada orang jahat tadi. Ada benda jahat. Kalau selsema tu ada benda jahat dalam hidung. Sebab tu kena keluarkan. Okey. Jadi, dia percaya ada kuasa jahat yang membawa penyakit. Jadi itu, okey, kepercayaan orang asli. Dan masyarakat orang asli, suku Temiar dan suku Semai mengadakan upacara ritual ataupun upacara agama, upacara ritual ni upacara agama untuk menghalau kuasa-kuasa jahat. Itu tujuan dia. Dia buat macam ni untuk apa? Untuk menghalau kuasa jahat dan mendapat perlindungan dan pengampunan daripada semangat laut. Baik, itu kepercayaan masyarakat orang asli di Pulau Keri, iaitu di iaitu suku kaum Mahmeri. Okey? Baik. Tapi kalau kita lihat satu sudut di rumah kita ada tak kepercayaan-kepercayaan ini? Ada. Contoh sudah tentu kan, mak kamu kata apa? Jangan duduk atas bantal. Nanti bontot tu akan disul. Betul? Dia tegur macam tu. Jangan duduk atas. Duduklah betul-betul tu. Duduk. Nanti disul. Itu contoh. Kemudian apa lagi kepercayaan-kepercayaan tu ya? Banyak, tapi itu sebenarnya bukanlah kepercayaan. Sebenarnya satu cara untuk melarang kamu jangan duduk atas bantal. Kalau duduk nanti dia koyak. Kan? Tapi dia cakap dengan cara yang berbeza. Duduklah atas bantal tu, nanti bengkak punggung, padan muka. Semua orang takut, tak nak. Tak nak. Jadi itu cara. Okey? Amalan yang sedikit kepercayaan di rumah kita. Macam itulah kan.
Baik. So itu satu lagi. Okey, pernah tak kamu dengar iaitu kepercayaan orang kita kan, iaitu kalau potong kuku jangan potong malam-malam. Jangan potong kuku malam-malam. Kalau kamu potong kuku malam-malam kan, mak kamu tegur, "Tu potong kuku malam-malam, tak elok." Kan. Nanti datanglah itulah, datang inilah, kamu potong. Habis nak potong bila? Potonglah siang. Potong malam-malam nanti, nanti kena ganggu nanti apa semua. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya, okey, orang dulu-dulu dia tak ada clipper. Diorang dulu potong kuku pakai pisau. Jadi waktu malam tak ada lampu. So kalau potong kuku pakai pisau nanti terpotong jari. Jadi sebab itu dia tak bagi potong waktu malam. Takut terpotong jari. Jadi itu sebenarnya. Okey. Jadi itulah antara teguran-teguran malam-malam benda jahat berlaku. Memanglah. Okey, dalam agama Islam pun mengajar bahawa malam itu adalah untuk waktu berehat. Bukan untuk korang berjalan. Masalahnya malam biasanya macam korang ni mulalah dengan PUBG je lah. Okey, dengan ML je lah. Dengan Scream je lah. Dengan apa lagi? Ah, Macam-macam. Kan sampai pukul 2, 3 pagi. Sekarang ni pula tengah World Cup. Dah tengok World Cup pula. Kan. Ni siapa-siapa sini ada penyokong Brazil ke? Brazil. Ada? Cik, 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 cik. Okey. Ada juga penyokong Brazil. Okey. So, kita dah tahu dah. Ada ke sini penyokong? Okey. Ada ke penyokong-penyokong Arab? Weh, Arab kalahkan Argentina kot. Arab Saudi. Kan? Dan juga penyokong-penyokong siapa? Penyokong-penyokong Jepun. Jepun kalahkan Jerman kot. Okey. So, itulah dia perkembangan bola sepak. Boleh tengok World Cup, tapi jangan lewat malam. Kalau waktu tidur. Nanti kan besok pergi sekolah kan mulalah. Kan mata macam tu je. Tiba-tiba, begitu kan. Okey. Jadi, jangan. Okey, baik. So, kita dah tengok tentang kepercayaan masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia. Baik. Kemudian, terdapat masyarakat Iban. Ini di mana? Di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak dan Sabah, masyarakat Iban yang mempercayai bahawa petara ataupun dewa akan menyampaikan sebarang alamat dan petanda melalui mimpi dan juga bayangan. Sebarang alamat tu, korang jangan salah faham. Alamat tu sebenarnya petanda ataupun ramalan-ramalan. Okey, alamat tu bukannya petara tu, dewa tu bagi address Kau ingat apa? Petara tu Grab ke apa ya? Okey. Bukan Bukan, petara tu bukan food pandang. Kau nak bagi alamat suruh dia hantar barang, tak ada. Okey, baik. So, alamat tu maknanya memberi petanda. Kang ada. Kenapa bagi alamat? Petara dewa ni Grab food ke? Bukan. Baik. So, kemudian kita lihat petara ini dipuja melalui beberapa upacara yang khusus seperti upacara mering. Dia sebutnya mering upacara mering. Jangan kau gelak. Ni ada yang kata upacara mering. Kenapa dia mering je? Mering, nama dia mering. Bukan kau mering macam tu, bukan. Upacara mering. Jangan kau yang mering. Baik. Upacara mering ini dimulai dengan jampi dan juga mantra. Dia ada jampi-jampi dia. Dan upacara ini dilakukan oleh seorang penyair yang dikenali sebagai Lemambang. Alamak, lain macam lah. Lemambang. Macam nama kumpulan 60-an pula, Lemambang. Okay. So, ni upacara mering sedang dilakukan oleh Lemambang. Ni Lemambang je lah. Upacara mering. Nampak kalau kita lihat ni, ada benda apa makanan tu. Biasanya dihidangkan dengan makanan. Ada kuih-kuih dan sebagainya lah. Untuk diberikan kepada petara. Itu kepercayaan orang Iban di Sarawak. Baik. Dan kemudian juga terdapat juga iaitu masyarakat Bisaya. Kan, masyarakat Bisaya
Okey, di Sarawak yang bekerja sebagai petani mempercayai kuasa gaib. Kuasa gaib. Okey, dalam apa itu kuasa gaib? Iaitu kuasa yang orang sekarang ni cakap apa? Sebagai magic. Magic. So, sekarang ni magic hilang-hilangkan benda lah kan. Hilang-hilangkan benda. Kalau negara kita ni banyak magic. Okey, contohnya tiba-tiba Najib Tun Razak hilang. Itu memang magic. Baik. So, kita lihat di sini. Itu antara magic. Contoh kan. Jangan call ni contoh kamu tak pasal-pasal cikgu viral. Dah lah hari ni ada 2-3 orang bagi tahu muka cikgu macam muka Anwar Ibrahim. Ada sikit ke? Adalah sikit. Okey. Okey. Mungkin bakal Perdana Menteri juga ni. Bakal Perdana Menteri yang ke-100. Yang Anwar 10, cikgu yang ke-100. Lambat lagi. Okey. Baik. So, kita lihat. Okey. Baik. Terdapat masyarakat Bisaya yang bekerja sebagai petani mempercayai kuasa gaib dan jampi mentera dibaca untuk mengelakkan gangguan kuasa gaib. Kuasa gaib. Okey, jampi mentera. Jampi mentera tu macam mana cikgu? Alah, kau takkan tak pernah tengok kan? Jampi mentera kan? Begitu. Tiba-tiba, dah terus Aris buat macam tu. Tu kesan dia. Nampak tak? Tu kesan dia. Jadi, itu jampi mentera lah. Jampi mentera. Dan kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat, mereka juga menjalankan upacara tamaruk. Tamaruk untuk menghalau kuasa gaib daripada badan pesakit. Macam mana tu cikgu? Inilah dia, upacara tamaruk. Okey, kalau kita lihat upacara tamaruk gambar tu kan, ada penuh dengan pisang tu nampaknya. Macam banyak pisang kan. Okey. So, kalau kita lihat ni pisang, pisang. Okay, lain macam banyak pisang. So, itu upacara tabaruk yang dilakukan oleh masyarakat Bisaya. So, mereka nak menghalau kuasa-kuasa gaib. Okay. Maklumlah kawasan mereka kan selalu tinggal dalam hutan. Jadi, banyaklah kuasa gaib. Baik. Itu tamaruk. So, apa yang kita telah belajar pada hari ini, okey, sikit saja ni, okey, kita nak kejap lagi, iaitu kita lihat, iaitu kepercayaan masyarakat orang asli, iaitu orang asli suku Mahmeri di Pulau Keri yang mana telah mengadakan upacara puja pantai. Puja pantai. Kemudian juga kita lihat masyarakat Iban yang mengadakan upacara mering, okey, mering, dan juga okey, masyarakat Bisaya, okey, yang mempercayai kuasa gaib dan ada upacara tamaruk. So, setiap suku kaum ada dia punya kepercayaan. Okey. Baik. Kemudian ada ni upacara ngeduang. Okey, tiba-tiba letak bakul atas kepala. Letak bakul atas kepala. Kira budak-budak sekarang ni dia tak letak atas bakul atas kepala. Dia letak headphone atas kepala. Tu budak-budak sekarang. Okey, baik. So, kalau kita lihat, terdapat masyarakat Bajau yang masih menjalankan upacara ngeduang. Bajau ni kat mana cikgu? Bajau ni di Sabah. Bajau di Sabah. Melalui upacara ngeduang ini, keluarga si mati. Maknanya kalau ada orang matilah. Kalau ada orang mati, mana mereka akan memberi makanan, menjamu makanan kepada tetamu yang datang sebagai satu sedekah. Sebagai satu apa? Sebagai satu sedekah. Dia bukan di sini, di dalam sini. Sedekah. Boleh? Baik. Okay. Dan upacara ini diamalkan di bahagian pantai barat Sabah, di Kota Belud, dan etnik Bajau, maknanya suku kaum Bajau di bahagian pantai timur, iaitu di Sempurna, mengadakan upacara Magombo. Magombo. Saya sebut. Magombo. Saya sebut. Aris, cuba sebut, Aris. Magombo. Dia di sini, di dalam sini. Magombo. Magombo. Lain macam kau sebut ni. Okey. Lain macam kau sebut ni. Kan. Magombo. Gitu.
Dan apa itu magambo tu? Magambo ni maksudnya menghargai dan juga menghormati warisan turun-temurun daripada nenek moyang agar kehidupan mereka dirahmati. Jadi ada juga upacara Manggombo. Okey. Upacara untuk menghormati warisan turun-temurun. Nampak tak tu? Diorang ni kan, walaupun letak bakul atas kepala, senyum je kau. Letak bakul atas kepala, senyum kot. Cuba korang buat. Kan? Cuba korang buat kat dalam kelas. Pergi ambil bakul sampah kat belakang tu, tak atas kepala. Manggombo. Kau pagi tu, pusing dalam kelas. Apa ni? Manggombo. Kan? Kau confirm kena gelak lah dengan kawan-kawan kamu kan. Jadi itu contoh upacara tu ya. Jadi okey, rasanya jangan buatlah kan. Tu kenapa kau Ryan? Alah, kau ingat kau seorang je ada lidah. Kita orang tak ada lidah. Kau ni. Okey, baik, seterusnya. Venom. Pink Panther? Venom. Venom lah sangat. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, kan? Takutnya. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Okey, dan kita sambung iaitu Kadazan Dusun. Okey, terdapat masyarakat Kadazan Dusun. Okey. Aris, kau jangan buat ritual apa-apa ya. Cikgu dah mula risau kau buat macam ni kan. Tu upacara apa tu? Magombo ke apa? Jangan. Okey, baik. Okey. Masyarakat Kadazan Dusun, okey, yang mempercayai kinorohingan. Lain macam lah nama cikgu. Lain macam kan. Nama macam ala-ala Jepun kau. Kinohoro Watashi, Watashi Kiru Baringan. Apa yang cikgu cakap? Entahlah. Hentam je dalam buku. Baik. Kita tengok. Kinorohingan ini merupakan Tuhan. Tuhan bagi masyarakat Kadazan Dusun ya, untuk meminta sesuatu seperti nak minta keselamatan dan perlindungan. Okay. Mereka juga percaya akan semangat padi. Sebab diorang ni memang menanam padi ya. Jadi mereka percaya padi tu ada semangat. Dan mereka perlu menjalankan satu upacara iaitu dipanggil Magavau. Lain macam nama upacara-upacara cikgu. Magavau. Cik sebut. Magavau. Cik sebut. Magavau. Lemon. Ryan, kau punya Kolkolah Sugro. Kita nak Kolkolah Kubro. Lain tu. Kolkolah Sugro. Tukar. Magavau. Itu bukan Kolkolah pandai. itu suara dah terbelah. Bukan Kolkolah, suara terbelah tu. Okey, itu hantu. Okey, baik. Okey. So, itu yang kita nak lihat. Alright. Waalaikumsalam Zafri. Okey. Baik. So, upacara ini diketuai oleh Ketua Bomoh. Masyarakat Kadazan Dusun ni ada Ketua Bomoh yang dikenali sebagai Bobo Hizan. Kenapa nama dia lain macam cikgu? Memang nama dia lain macam. Jangan kau kata bobo di mana, bobo di sini. Bukan. Bobo Hizan. Tak ada kena-mena dengan bobo di mana. Tak ada. Okey. Jadi, ya betul Zafri. Okay. So, dia Bobo Hizan. Jadi, inilah dia upacara. Okey Zafri. Upacara Magavau semasa pesta keamatan di Sabah. Ini lain macam ni. Serius lah. Dia pakai topi ke apa? Dia pakai topi lah. Topi ni besar. Panjang. Topi kemudian ada dia punya bulu-bulu. Dia pun ada bulu-bulu. Lain macam ni. Ini rare ni. Ini kalau katakan macam macam Ryan pakai ni pergi sekolah ni, tak ingat dunia. Satu sekolah. Ada saya pakai yang tu. Contoh kau ni kan. Kan contoh. Kan bila orang tanya kau kenapa ni pakai ni? Akulah ultra, semua kata Ultraman kan? Tak, Ultra Magavau.
Agama. Jadi, kan, rare barang. Semua orang cakap, uish, rare lah ni. Kan? Jadi, semua orang akan kata, Ryan, kau ni rare. Aku memang rare. Tak, bukan kau punya topi tu. Kau tak rare. Kau biasa-biasa je. Kan? Jadi, contohlah. Kan? Baik. So, kalau kita lihat, itulah dia tentang upacara Bhagavau. Okay. Yang mana diamalkan oleh masyarakat Kadazan dusun. Jadi, kesimpulannya, semua agama dan ajaran yang diamalkan oleh rakyat Malaysia ini menuntut penganutnya supaya sentiasa buat perkara yang baik. Tak ada agama dan kepercayaan yang suruh orang buat jahat. Tak ada. Tak ada. Jadi masyarakat yang memahami dan menghormati agama serta budaya kaum lain akan menjamin kehidupan yang aman dan sejahtera. Selain itu, masyarakat perlu memahami kepentingan agama dan kepercayaan dalam kehidupan harian. Baik, kalau kita nak tengok okey, sebenarnya apa kepentingan sebenarnya agama ni? Agama ni untuk apa sebenarnya? Cuba kita tahu, agama ni untuk apa sebenarnya? Siapa tahu? Tak tahu kan? Okey. Baik. Sebenarnya, agama ni sebenarnya untuk mengajar kita menjadi manusia. Manusia yang baik. Dan menjauhkan diri kita daripada perangai binatang. Apa persamaan kita manusia dengan binatang? Datang Ada mata. dia curi makanan. Macam kucing curi tu. Bukan. Ada mata. Kita kena bayar. Kau ni kan, kau ni ada kucing curi makanan. Benda kau ni. Kau ni kan. Nampak itu. Lain kali, kalau kucing kau nak makan, dia tak ada makanan, dia nak curi, kau bagi dia duit. Nah, duit. Pergi kedai belikan. Begitu. Suruh dia pergi belikan. Kau ni pun. Okey. Baik. Baik. Okey. Sebenar-benarnya, agama ni suruh kita jadi orang yang baik dan juga menjauhkan diri kita daripada sifat binatang. Rasa tak? Binatang makan, kita makan. Binatang tidur, kita tidur. Binatang buang air besar, kita pun buang air besar. So, sama. Tetapi, takkanlah perangai pun nak macam binatang. Kalau binatang curi makanan, kita pun nak mencuri. Kan? Jadi, kita kena jadi manusia. Dan kita berusaha untuk tidak menjadi binatang. Tak berperangai binatang. Itulah dia. Sebab dia tak setia kat agama ke? Binatang mana ada agama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Mana rotannya? Aku sebat juga budak ni. Okey, baik. Okey. Bukan. Habis tu? Kenapa ada orang tak baik? Ya, orang tak baik tu kerana apa? Kerana dia tidak setia kepada agama dia. Dia tidak amalkan apa yang agama dia suruh. Malas. Dia tak amalkan. Bila dia tak amalkan seperti mana agama disuruh, dia akan jadi macam binatang. Kan? Jadi binatang kerja dia apa? Makan, tidur, lepas tu buang air besar, buang air kecil, lepas tu tidur, makan, tidur. Itulah dia. Jadi kita nak jadi binatang ke? Tak. Kan? Jadi kalau kita jadi binatang, lagi haru. Binatang pergi mana-mana bogel. Takkan kita pergi mana-mana pun bogel. Seganlah. Kan? Jadi, yelah, tapi binatang pun main. Betul, binatang pun main dengan kawan-kawan dia. Kita pun sama main dengan kawan-kawan kita. Kan? Jadi harus diingat perkara tu. Jadi, agama itu menjadi panduan. Pagi-pagi nak buat apa, tengah hari nak buat apa, makan macam mana, tidur macam mana. Kan? Kemudian nak berkawan macam mana, jumpa orang kena buat apa. Semua tu agama ajar. Itu sebenarnya. Okey, supaya kita jadi orang lah, jadi manusia. Sekarang ni korang ni manusia ke orang? Manusia. Dua tu. Apa beza dua? Saya tak faham. Manusia tu manusia lah, maknanya manusia yang ada akal. Kalau orang tu dia tak ada akal. Especially orang-orang.
Pernah dengar tak orang-orang? confused lah. Kau tak tahu apa itu orang-orang? Siapa tahu kat sini orang-orang tu apa? Apalah korang ni. Orang-orang tu kan scarecrow yang berdiri kat tepi apa? Tepi Scarecrow. tepi padi. Itu Oh. dipanggil dalam bahasa Malaysia dipanggil orang-orang. Itu dipanggil orang-orang. Itu ke beza orang dengan manusia? Ya. Kan orang-orang tu macam tu je kan. Gitu kan. Tapi kau pun lalu je tak. Ni orang-orang pakai baju baru. Tiba-tiba kau dah belah je dia pun pusing. Kalau kabut kau lagi. Baru kau tahu. Okey. Jadi okey, kalau kita lihat itulah perbezaannya. So kita kena tahu, kita kena amalkan agama. Yang kedua, paling penting kita kena tahu tentang agama-agama orang lain. Contohnya macam kita sekarang ni. Kita ada orang Islam, kita ada orang ada orang India. Kita kena tahu kita ada orang yang beragama Islam dan ada beragama Hindu. Hindu sebenarnya dia ada 3 Tuhan yang paling besar, iaitu Dewa, Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan juga Dewa Siva. Betul tak Syavin? Ada 3 dewa yang besar, betul? So Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan juga Dewa Siva. Di bawah tu ada dewa lagi, Dewa Murugan, Dewa Ganesh dan sebagainya. Dan dia ada kitab juga. Kitab apa? Kitab Veda. Rig Veda, Yur Veda dan sebagainya. So kita kena hormati mereka supaya mereka pun saling menghormati sesama kita. Okey, baik. So kita nak teruskan lagi, tapi sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Mungkin Aris nak tanya, mungkin Zarif nak tanya, mungkin Syavin, Sarah Adelia nak tanya. Adik-adik nak tanya? Alisha nak tanya? Okey. Mungkin cikgu nak tanyalah. Korang ada tak dapat tips-tips topik yang akan keluar dalam ujian akhir tahun tu? Cikgu kamu cakap, keluar topik apa? Ada tak? Tak ada? Saya tahu tips dia. Cuba kongsikan sikit. Bagi tahu pada cikgu. Boleh. Kenapa? Tadi, tujuh saya tahu. Itu subjek apa? Subjek sejarah. Okey, saya tahu tips dia. Tips apa? Cikgu saya punya cikgu malu bagi tahu. Secret. Baca, lepas tu buat practice kot. Baik, itu bukan tips pandai. Itu adalah cara-cara belajar pandai. Okey. Ustaz, kalau macam tu bukan cikgu saja yang tahu, kan? Si Zarif pun tahu, Arif pun tahu. Apa dah. Kan? Ni Ali Firdaus pun tahu. Okay. Ada orang tak tahu. Tu bukan tak tahu. Orang tu tak ambil tahu sebenarnya. Okay. Kan? Baby okay, baby pun boleh. Okay, baik. So, itulah kepercayaan. Baik. Dan kita nak masuk kepada sedikit bahagian terakhir dalam kelas kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan agama Islam dalam perlembagaan. Sebelum kita masuk kepada perlembagaan, okey, korang tahu tak apa itu perlembagaan? Apa itu perlembagaan? Itu cikgu nak tanya dulu. Korang tahu tak apa itu perlembagaan? Kalau tak tahu, kasih geleng kepala. Kalau tahu, kasih anggur you punya kepala. Ganggu ke geleng? Geleng. Zarif geleng. Kasih, tengok yang lain. Zafri pun kata geleng kepala. Okey. Baik. Korang tengok betul-betul Baik, agama Islam dalam perlembagaan. Kita ni sebutlah, okey, perlembagaan negara, keluhuran perlembagaan. Tapi sebenarnya, cikgu, perlembagaan tu apa? Okey. Cikgu kongsikan dengan kamu apa itu sebenarnya perlembagaan. Perlembagaan tu sebenarnya ni nak tunjuk, nak bagi tahulah kan, supaya korang awal-awal dah tahu. Ni ramai tak tahu kan, tapi buat tahu, ataupun dia panggil apa? Palatau Palatau. Palatau
Okey. Baik. Sebenarnya perlembagaan tu ni ni perlembagaan tu dia satu buku. Buku ni tebal. Dia satu buku. Okey. Dan dalam buku itu sebenarnya dia ada apa cikgu? Okey, buku ni sebenarnya dalam tu ada semua perkara pasal Malaysia. Ni perlembagaan Malaysia. Ini perlembagaan. Dalam buku ni ditulis apa tahu? Bahagian 1, perkara 1. Okey, apakah nama? Dia macam sejarah lah, sejarah semua Malaysia. Bukan sejarah, fakta. Oh, fakta. Fakta, semua fakta tentang Malaysia. Namanya, negeri-negerinya, wilayah persekutuannya, agama persekutuannya, agama Islam, undang-undang, kebebasan Berapa muka dini. surat? Berapa muka surat? Dia kalau tak salah cikgu 200 lebih. 200 lebih, Nak baca. tetapi kalau kita lihat di sini, apakah perkara yang ditulis dalam ni? Tentang perkara tentang apa? Kewarganegaraan. Perkara 1, 2, 3, dia tulis nombor Perkara 24, 25, 26 pun semua ni. Ketua Utama Negara, perkara 32, Ketua Utama Negara yang di-Pertuan Agong, semua ditulis dalam tu. Kemudian tentang Majlis Raja-Raja, okey, terus 56. Ada berapa semua ni cikgu? Semuanya ada berapa? 183 perkara. Nah, Cikgu, ah, siapa buat? perkara-perkara ini semua telah dibuat semasa tanah Melayu nak merdeka dulu. Diorang nak merdeka, negara kita nak merdeka, kena ada ini. Sebab inilah dia sebagai undang-undang tertinggi. Ini undang-undang tertinggi. Tapi siapa buat? Tapi dibuat oleh satu Suruhanjaya yang dibuat sebelum merdeka dulu. Iaitu ada 5 orang. Lord Reid, Sir William McKell, Sir William Ivor Jennings, Hakim bin Malik, dan ada lagi beberapa orang, Hakim Abdul Hamid. 5 orang inilah yang telah mereka duduk bincang dan mereka buat perlembagaan untuk tanah Melayu. Dan seterusnya menjadi Malaysia. So, perlembagaan inilah yang ada semua tentang undang-undang Malaysia. Jadi dalam undang-undang Malaysia tu ada perkara tentang agama Islam. So itulah dipanggil perlembagaan. Ciri-ciri negara tu lah dan undang-undang negara tu. Contoh macam kita kan. Kalau kita nak dokumentkan badan kita kan. Okey, kita ada satu buku Zarif Huzail. Contoh buku tentang ciri-ciri Zarif Huzail. Zarif Huzail ni rambut atas dia mesti hitam, lepas tu rambut dia mesti turun macam tu. Kemudian mata dia mesti ada kat bawah kening. Kemudian bawah sekali ada lubang hidung 2. Kemudian mulut bawah handsome. Kemudian ada lesung pipit sebelah kanan. Kemudian mana detail tentang Zarif Huzail. Itu je. Detail tentang Zarif Huzail. So itulah dia perlembagaan detail tentang Malaysia. Baik. So itulah dikatakan perlembagaan. So dalam perlembagaan ada cerita tentang agama. So dalam banyak-banyak agama Islam ini diakui. Agama Islam telah dipilih sebagai agama persekutuan, iaitu agama persekutuan Malaysia. Setelah parti-parti politik dan pertubuhan menghantar memorandum, iaitu menghantar kertas cadangan tentang perlembagaan kepada Suruhanjaya Perlembagaan tahun Tanah Melayu 1957. Jadi, perkara tentang agama Islam telah tertulis dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan. Jadi, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya dalam Malaysia ini, agama rasmi agama Islam. Tetapi, agama-agama lain boleh diamalkan. Satu soalan cikgu nak tanya kamu. Bagaimana dengan orang ateis? Pernah dengar orang ateis? Orang yang tak ada agama? Ya. Bagaimana dengan orang yang tak ada agama? Macam mana pula cikgu kalau orang yang tak ada agama ni?
Baik. Kalau dalam Malaysia, orang yang tak ada agama tidak boleh sebenarnya menjadi rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana orang tak ada agama ni, dia telah melanggar rukun negara yang pertama. Rukun negara pertama apa? Percayaan kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Ateis kata, aku tak ada agama sebab aku tak ada Tuhan. So, bermakna rukun negara pertama dia telah langgar. Dia telah langgar rukun negara yang pertama. So, dia tidak boleh diterima sebagai rakyat Malaysia. Jadi, Tapi kalau ada orang gitu sorok, kalau itu sorok, okey, dia macam ni. Kalau dia sorok, dia buat sendiri, itu tak apa. Itu terpulang. Macam korang kan. Okey, macam korang. Tiba-tiba dalam diam-diam kan, korang tutup kamera kan, korang korek hidung. Korang korek hidung. Okey, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. boleh. Tapi jangan buat di khalayak ramai. Ini depan-depan, siap on kamera lepas tu buat. Janganlah macam tu kan. Tak boleh lah. Tapi kalau kamu buat diam-diam, tak ada orang yang tahu. Jadi, kalau ada buat sesuatu yang melanggar undang-undang, kalau kamu terpencil dan diam, kamu hanya untuk diri sendiri, itu terpulang pada kamu. Okay. Tetapi kalau kamu buat, kamu tunjuk dengan bangga. Saya tidak beragama, saya bangga. Itu salah. Itu salah. Ya, macam kamu bangga, kamu korek hidung. Siap buat live kat TikTok. Nampak tak? Apa yang masuk lurus, keluar bengkok. Itu dah dia. Iaitu masuk korek hidung. Tak boleh lah macam tu. Siap bangga lagi. Nampak tak? Korang boleh buat. Korang boleh buat. Janganlah macam tu. Okey. Bangga benar dia korek hidung. Jadi, okey, jangan buat dan bangga dengan sesuatu perkara yang tidak baik, bahaya. Nanti dicontohi oleh orang lain. Okey. Baik. Baik, ada soalan. Mana Takif? Okey. Dalam grup tadi, Takif Mak Takif beritahu bahawa beliau telah pun masuk camp. Okey, masuk camp. So, menyertai camp cuti sekolah ke macam itulah. Jadi sebab itu dia tak dapat join pada malam ini. Okay. So, masa bulan Disember nanti korang ada camp juga ke? Saya ada apa tu? Apa tak, saya pun tak ingat. Okey, ada apa? Seminar ke, bengkel ke, camp ke? Okey. Saya ada trip. Boy, ada trip. Januari. Trip lagi mana tu? Nak pergi jalan-jalan ke Rifki, Diana, Masya Arani? Ada peperiksaan UKKM. Korang ada minggu depan kan? Apa UKKM lagi apa lagi? 4 Disember. Okey, ada. So, siapa sini yang nak minta UKKM dan juga PKSK? PKSK. Ada siapa yang ambil exam PKSK? Dan okey, nak masuk asrama lah ni. Okey. Baik, bagus. Tapi ingat, dah masuk asrama jangan keluar. Kan. Yelah, kadang-kadang masuk asrama baru 3-4 hari nak balik lah, rindu dengan mak. Tak nak macam tu. Kan. Jangan, dah masuk asrama. Ingat, cikgu juga dulu adalah pelajar asrama juga. Jadi cikgu tahu. Okey. Kat mana? Tahu. Kat mana? Takkan nak bagi tahu. Cikgu dulu duduk asrama dekat MRSM Los Angeles. MRSM Los Angeles. Lepas tu sekolah agama dulu dekat California. Pergi sana naik basikal je. Naik basikal ulang-alik. Tengah-tengah jalan tu kan. Okay, berhenti dekat kedai. Dekat sebelah apa ni? Dekat New York. Beli ais kacang. Kau. Makan kat New York. Ada. Susah kerja kat MSN. Tak susah pun. Okay. So, jangan risau. Boleh je. Masa tu ais kacang 10 sen je. 10 sen. Kedai mamak tepi New York tu. Bancuh ABC. Minum. Panas masa tu. Naik basikal. Kan. Jadi, kan. Tapi yang peliknya korang pun macam, cikgu ni boleh percaya ke? Dia macam ni. Boleh dengar. Kan? Percaya jangan. Ya.
Okey. Boleh dengar. Jadi sebab sebenarnya memang cikgu ni orang Jawa, Jawa Amerika. Ya. Jawa Amerika. So macam ni lah muka Jawa Amerika. Kan. Okey. Macam korang tengoklah selalu kan dalam